Selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang meluangkan masa mendengar taklimat kemasukan murid prasekolah 2021 secara atas talian. Walaupun taklimat ini dilakukan dalam cara yang berbeza, diharap semua ibu bapa mendapat input dan maklumat-maklumat penting mengenai sesi prasekolah pada tahun ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana telah berjaya terpilih untuk bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai. Selamat datang diucapkan. Okey, kita mulakan dengan ucapan halu-haluan dari pihak pentadbir Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati para pentadbir, ibu bapa, murid-murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2021. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga tahniah kerana anak tuan-tuan dan puan-puan telah terpilih untuk memasuki ke sekolah kebangsaan Bukit Pantai. Dan sebenarnya kalau ikutkan daripada rekod, ramai yang memilih untuk masuk ke SK Bukit Pantai, tapi alhamdulillah dan bersyukurlah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah terpilih. Untuk sesi persekolahan 2021 ini, kita pun sedia maklum bahawa negara sekarang sedang dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi rentetan daripada tahun lepas 2020, jadi tahun ini, tahun 2021, ini sekali lagi kita berhadapan dengan pandemik ini. Jadi nak tak nak terpaksa akur kepada arahan daripada Kementerian Pendidikan, yang mana sesi sesuai kenal ataupun orientasi untuk murid tahun 1 2021 pada tahun ini tidak boleh dilaksanakan. Nak tak nak kita terpaksalah mencari alternatif lain bagaimana untuk nak bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahaminya dan diharapkan juga apa-apa jua keperluan oleh tuan-tuan dan puan-puan dapat berbincang ataupun berhubung dengan selain daripada saya, para pelong kanan ataupun guru-guru tahun 1. Sekali lagi saya ingin memaklumkan bahawa untuk tahun ini sesi transisi akan bermula pada 20 hari bulan Januari, yang mana kita akan adakannya secara online, di mana para guru akan melaksanakannya dan diharap tuan-tuan dan puan-puan memberi kerjasama. Untuk tempoh ini selama 43 hari program transisi, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan memberi kerjasama kerana kita tak nak anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ketinggalan dalam pelajaran, kerana seandainya tuan-tuan dan puan-puan tidak memberi kerjasama, para guru tidak dapat melaksanakan dengan berkesan program tersebut. Malah kita ada banyak lagi aktiviti dan program yang ingin kita berikan yang terbaik kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sangat-sangatlah diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi kerjasama. Dan dari semasa ke semasa, pihak sekolah juga akan memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa jua keperluan dan juga aktiviti yang hendak dilaksanakan. Akhir kata, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan mengharapkan sesi persekolahan 2021 berjalan lancar walaupun kita tidak bersemuka, tapi kita akan laksanakan secara online di mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah. Untuk info lain, para pelong kanan saya akan memberikan secara terperinci kepada tuan-tuan dan puan agar tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat garis panduan ataupun tunjuk ajar daripada pihak sekolah dan juga daripada para guru yang akan mengajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tahun 1 pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Besar SK Bukit Pantai, Encik Syahrudin bin Yusof, guru-guru penolong kanan, Encik Supandi bin Aman, Encik Amir bin Masyur, pada ibu bapa, anak-anak tahun 1 2021 dan juga para sekolah, kami mengalu-alukan kedatangan ataupun kemasukan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah kami bagi tahun 2021, dan tahniah kepada mereka, kepada tuan-tuan di mana anak-anak tuan-tuan dipilih ke sekolah ini. Saya Cikgu Raja Izhar bin Raja Musa, guru penolong kanan pentadbiran di Sekolah Bukit Pantai. Saya lebih banyak skop kerja saya tentang akademik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di sekolah ini. Untuk murid-murid tahun 1, sesi pembelajaran akan bermula sepatutnya pada 20 hari bulan 1 ini. Tapi memandangkan COVID, mungkin anak-anak tuan-tuan dan puan-puan terpaksa belajar secara maya bersama dengan guru-guru. Jadi subjek ataupun mata pelajaran yang mereka akan belajar di tahun 1 ialah Bahasa Melayu, Sains, Matematik, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Seni, PJK, Muzik dan juga Bahasa Arab. Jadi ada beberapa subjek yang mungkin untuk tahun 1 ini mungkin mudah. Mungkin ibu bapa sendiri pun boleh melakukannya di rumah. Dan ada beberapa subjek tu mungkin sukar, contohnya bahasa Arab mungkin kita tak fasih bahasa Arab, mungkin susah sikit, tapi boleh lihat pada YouTube lah. Sekarang ni ada medium, boleh dapat ilmu tu di mana-mana saja yang kita boleh lakukan. Tapi malangnya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk tahun 1 ini, yang pertama kali yang nak masuk tahun 1 ini, kita menerima ujian COVID-19 yang melanda negara kita dan dunia ini, menjadi satu kekangan bagaimana pembelajaran hendak diadakan. Dan mungkin pembelajaran itu mungkin tak sama dengan pembelajaran secara bersemuka. Kalau bersemuka itu mudah bagi guru-guru untuk mengajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyampaikan bermacam-macam ilmu kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila dalam keadaan begini, terpaksalah kita menggunakan medium, iaitu sama ada kita guna Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Telegram dan apa-apa sajalah untuk memastikan anak-anak kita ini terus belajar. Jadi ini adalah satu cabaran kepada kita semua. Kita harap kita bersama-sama lah, ibu bapa, guru-guru, kalau nak ikutkan anak-anak kita sekarang ni lebih banyak berada di rumah. Jadi kalau pentaksiran bilik darjah tu, mungkin kalau di rumah tu timbul ada masalah sikit lah. Kalau di sekolah tu senang, mudah untuk cikgu-cikgu untuk melihat anak-anak tuan-tuan dan puan dari segi kepimpinan dia, dari segi sahsiah, cara kerja yang dia hantar, nilai-nilai murni yang ada pada anak-anak tuan-tuan dan puan, dapat mengajar kawan-kawannya yang lain. Itu senang untuk kita lihat. Tapi kalau di rumah ni, mungkin hanya tuan-tuan dan puan sendiri yang dapat melihat kemampuan anak-anak tuan-tuan itu sendiri. Justru itu kalau
tuan-tuan kalau boleh dapat merakamkan contoh nilai baik ataupun anak-anak tuan-tuan yang dapat bercerita dengan baik, dapat melukis ke gambar bukti-bukti yang ada untuk guru beri eviden dalam pentaksiran bilik darjah di sekolah lah. Jadi tugas ini kena sama-sama kita bantu-membantulah. Yang penting anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar dengan satu yang seronok. Itu kalau penting. Kalau budak-budak ni kalau dia tak seronok belajar, apa-apa kita ajar pun dia tak dapat menerima benda pelajaran itu ke dalam diri dia. Jadi memang satu yang sukarlah. Jadi sekolah SK Bukit Pantai juga adalah sekolah kebat, di mana dalam kebat ini ada proses penyampaian ilmu-ilmu, di mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kalau betul-betul di sekolah akan cikgu-cikgu akan meminta anak-anak memberi pendapat, dapat bercerita, dapat berlakon, yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin akan bila dah besar besok, mereka akan di luar sekolah mereka akan dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupan mereka. Jadi ini yang sangat penting untuk kita ajar anak-anak daripada sekarang. Untuk yang sekarang ini, seandainya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat membaca, dapat menulis, dapat mengira, itu pun sudah satu yang terbaik dalam sesi ini. Itu yang kami sangat mengharapkan, supaya bila mereka pergi ke tahun 4, 5 dan 6, tidaklah mereka masih lagi merangkak membaca, tak tahu lagi nak mengira dan sebagainya. Itu satu yang sedih lah. Jadi harapan besar kami terletak pada juga ibu bapa dan guru-guru akan cuba mengajar sebaik mungkin secara Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan sempena transisi tahun 1 dan prasekolah SK Bukit Pantai pada tahun 2021. Pada tahun ini kita akan memulakan sesi persekolahan kita melalui sistem PDPR, iaitu sistem belajar dari rumah. Okey. Lebih dahulu, mungkin ini ialah pengalaman yang pertama kepada semua kerana tidak dapat hadir ke sekolah di waktu yang telah dirancangkan. Jadi, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menerangkan serba sedikit tentang peraturan yang perlu kita ikuti semasa di sekolah nanti. Okey, untuk sesi persekolahan kita bermula pada pukul 7.30 pagi, iaitu loceng akan dibunyikan dan semua murid telah berada di dalam kawasan sekolah. Okey. Dan untuk semua maklum bahawa kita akan mengambil suhu di pintu masuk sekolah utama, dan murid yang mempunyai suhu lebihi 37.5 kita akan asingkan dahulu di bilik isolasi, dan murid yang suhunya di bawah 37.5 akan dibenarkan bergerak terus ke dalam kelas masing-masing. Di mana di dalam kelas diharap murid-murid sentiasa menjaga kebersihan diri, iaitu mencuci tangan dan memakai penutup muka di dalam kelas. Murid juga tidak dibenarkan berada rapat dengan rakan-rakan lain, kerana
kita sentiasa perlu menjaga penjarakan dengan murid lain agar tidak berlaku kes COVID merebak di dalam kalangan murid kita. Begitu dengan murid prasekolah. Okey. Saya tahu mereka begitu semangat untuk datang ke sekolah dan seronok dapat berjumpa kawan-kawan. Sehingga kadang mereka lupa akan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh itu, ikutlah arahan yang diberikan oleh guru-guru yang di dalam kelas dan sentiasa mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Untuk murid tahun 1, mereka akan berehat pada pukul 9.40 pagi. Tapi buat masa sekarang, jika keadaan mengizinkan nanti, mereka akan dibenarkan keluar rehat pada pukul 9.30 pagi dan dibawa oleh guru ke kantin untuk membeli makanan kepada yang ingin membeli makanan. Selepas membeli makanan, mereka akan bergerak semula ke dalam kelas dan makan di kelas masing-masing dan duduk di tempat mereka sendiri. Agarlah tidak digalakkan untuk mereka berkongsi bekalan makanan. Jika mereka membawa makanan sendiri, makanlah di tempat yang disediakan dalam kelas. Selesai makan, buanglah sampah ke dalam bakul sampah yang disediakan. Baik. Mungkin dalam waktu ini, minggu transisi ini, aktiviti yang dijalankan adalah lebih kepada berbentuk sumbangan pengetahuan dan dari bentuk bermain. Jadi, murid-murid diharap dapat mengikuti apa yang dijalankan oleh guru-guru dari semasa ke semasa. Waktu balik pula, mereka perlu gerak balik pada pukul 1 tengah hari. Kecuali pada hari Jumaat, mereka akan bergerak balik pada pukul 12 tengah hari. Dan waktu menunggu ibu bapa datang mengambil, murid-murid juga diminta untuk sentiasa duduk di tempat yang ditetapkan dan tidak bermain-main di dalam kawasan sekolah. Kita perlu jaga keselamatan kita sendiri di samping pihak sekolah yang telah memberi arahan kepada kita. Dan murid prasekolah juga hendaklah mengamalkan cara yang sama yang diamalkan oleh murid tahun 1. Dan sebelum itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa untuk aktiviti seterusnya, kita akan sentiasa memberi arahan dari semasa ke semasa supaya kita dapat menjalankan aktiviti kita dengan lebih baik dan berkesan. Terima kasih dan saya harap semua dapat mengikuti arahan saya dengan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke sekolah SK Bukit Pantai. Selamat masuk ke alam persekolahan. Cikgu nama Cikgu Amir. Cikgu Amir. Nampak ni Cikgu Amir. Okey, ini bilik cikgu. Jawatan cikgu ni sebagai penolong kanan co-curriculum. Okey. Cikgu bertugas banyak kepada bidang sukan, ya. Sukan. Okey. Kalau rumah sukan di sekolah kita ada 4, ya. Ada rumah saga merah, rumah satria kuning, rumah wajah hijau, rumah wira biru. Ada baju ni, ada baju merah, ada baju kuning, ada baju hijau, ada baju biru. Kamu jangan beli lagi baju tau. Jangan beli lagi baju sehingga ada rumah sukan nanti baru beli. Okey, sekarang relax dulu. Okey. Okey, cikgu nak tunjuk satu baju. Ini baju sekolah kita. Baju rasmi sekolah. Ya, baju rasmi sekolah. Kamu boleh beli baju ni di kedai buku. Cari saiz yang sesuai dengan kamu. Suruh mak ataupun ayah kamu beli di kedai buku. Boleh beli tangan pendek ataupun lengan panjang yang bersesuaian. Okey.
Cikgu, untuk tahun 1 kita tak ada lagi co-curriculum. Co-curriculum hanya bermula semasa kamu darjah 4. 1, 2, 3, 4. Barulah masuk co-curriculum. Kamu sekarang ni belajar dulu. Tak perlu masuk co-curriculum. Tapi kalau ada pertandingan apa-apa, cikgu akan masukkan kamu dalam pertandingan tersebut. Cikgu harap kamu gembira datang ke sekolah SK Bukit Pantai. Cikgu tunggu kamu nanti. Ya? Cikgu sebagai penolong kanan co-curriculum mengalu-ngalukan kedatangan kamu. Selamat datang ke SK Bukit Pantai. Bukit Pantai terbaik. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okey, sekarang mari kita berkenalan dengan guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid. Okey, saya Vivi Narita, anak perempuan sembunyi, merupakan guru prasekolah di SK Bukit Pantai atau lebih dikenali sebagai Cikgu Vivi ataupun Teacher Vivi. Di sebelah saya pula adalah Puan Rohana atau mesra dipanggil Kak Ana, merupakan pembantu pengurusan murid di SKBP. Kak Ana yang akan menyediakan kelengkapan anak-anak di dalam kelas dan juga membantu saya dalam PDP semasa di dalam kelas. Selain itu, Kak Ana juga akan menyediakan makanan yang enak serta berkhasiat untuk anak-anak. Ini pula adalah Ustazah Nur Kritini atau Ustazah Tini, merupakan guru pendidikan Islam di kelas prasekolah SKBP. Untuk pengetahuan ibu bapa, subjek pendidikan Islam akan diajar 2 jam dalam seminggu. Sebelum kita pergi jauh, saya ingin memberikan pengenalan sedikit mengenai prasekolah di SK Bukit Pantai ini. Okey, Prasekolah SK Bukit Pantai atau dikenali sebagai Prasekolah Cenderai Pestari adalah prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dibina pada hujung tahun 2007 dan dibuka untuk sesi persekolahan tahun 2008. Prasekolah ini adalah untuk murid yang berumur 5 dan 6 tahun, tetapi keutamaan diberikan kepada murid yang akan belajar di tahun 1 pada tahun berikutnya. Prasekolah ini menyediakan tempat untuk seramai 25 orang murid sahaja. Prasekolah ini juga dilengkapi dengan kemudahan pembelajaran, ruang yang kondusif dan taman permainan untuk murid belajar dengan selesa dan meriangkan. Untuk makluman ibu bapa, kita di prasekolah menggunakan KSPK atau Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan untuk merancang PDP yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak-kanak. KSPK dibina berasaskan 6 tunjang iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian sikap dan nilai, tunjang keterampilan diri, tunjang fizikal dan estetika, tunjang sains dan teknologi dan juga tunjang kemanusiaan. 6 tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Persepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni, berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berfikiran kritis dan kreatif. Okey, seterusnya adalah waktu persekolahan. Waktu persekolahan di prasekolah adalah selama 4 jam, bermula 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Namun pada hari Isnin, murid diminta untuk datang awal, iaitu pada jam 7.30 pagi kerana perhimpunan harian pada setiap hari Isnin akan berlangsung di Dewan Sekolah. Ingin saya nyatakan di sini, ibu bapa wajib mengambil anak tepat pada waktu yang ditetapkan untuk mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Pembantu ataupun Kak Ana akan membawa murid ke hadapan pintu pagar sekolah pada jam 12.30 hari. Jadi ibu bapa boleh mengambil anak di depan pintu pagar sekolah. Waktu yang kami biasa tunggu sampai pukul 12.10 ataupun 12 suku, 12.15.
Dan selepas itu kami tak tunggu dah anak-anak. Dan sila maklumkan pada guru sekiranya anak dijemput oleh orang lain selain ibu bapa. Okey, mengenai pakaian murid pula. Pakaian murid adalah kemeja T berwarna putih, berkollar, sama ada lengan pendek ataupun panjang. Seluar trek panjang berwarna biru gelap. Tudung putih, itu tidak wajib. Lencana sekolah dan tag nama. Kasut kanvas putih dan berstokin putih. Atau kasut kanvas hitam dan berstokin hitam. Kasut ni boleh pilih antara nak kasut putih ataupun kasut hitam. Kalau pilih kasut putih, stokin pun warna putih. Kalau pilih kasut hitam, stokin pun haruslah berwarna hitam. Sumbangan prasekolah. Berikut merupakan list kelengkapan keperluan anak-anak di prasekolah nanti. Jadi saya memohon sumbangan daripada pihak tuan, puan untuk membeli kelengkapan ini untuk saya letakkan di prasekolah nanti. Duit sumbangan hanya akan saya kutip semasa bukanya sekolah nanti. Okey, makan dan minum. Makanan disediakan oleh pihak sekolah. Ada dua, satu sarapan pagi dan juga satu lagi minum pagi. Sarapan pagi bermula jam 7.40 pagi sehingga pukul 8 pagi sebelum kelas bermula. Yang kedua adalah minum pagi bermula jam 9.50 pagi sehingga pukul 10.20 pagi. Ini adalah merupakan waktu rehat untuk anak-anak. Murid tidak digalakkan untuk membawa makanan dari rumah. Jadinya ibu bapa tak perlu susah-susah untuk menyediakan bekal untuk anak-anak. Next adalah polisi keselamatan. Okey. Beritahu pihak sekolah sekiranya ada perubahan alamat rumah ataupun nombor telefon. Yang kedua, memberitahu pihak sekolah sekiranya ada orang lain datang ambil anak-anak di sekolah. Maklumkan secara lisan, mesej, surat rasmi sekiranya anak jagaan tidak hadir ke sekolah. Dan juga mengisi buku daftar keluar masuk murid sekiranya ibu bapa atau penjaga ingin membawa keluar anak dalam waktu persekolahan. Maklumkan juga pada pihak prasekolah sekiranya anak anda telah diberi ubat sebelum hadir ke sekolah ataupun perlu diberi ubat dalam waktu persekolahan. Ingin diingatkan, murid adalah dilarang untuk membawa atau memakai barang berharga seperti emas dan juga dilarang membawa barang berbahaya dan juga membawa barang mainan. Okey, sekarang kita akan masuk ke topik yang penting iaitu PDPR. Apa itu PDPR? Saya pasti semua ibu bapa sudah sedia maklum. PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sesi persekolahan masih lagi berlangsung walaupun PKP, tetapi PDP itu dilakukan di rumah masing-masing. Macam saya mengajar di rumah saya dan anak-anak dan murid belajar di rumah mereka sendiri. Berikut adalah strategi dan pelaksanaan PDPR bagi prasekolah SK Bukit Pantai. KPM telah membuat penyelarasan di mana bagi semua kelas prasekolah di Malaysia, pelaksanaan PDPR adalah selama 1 jam sehari. Jadi kami telah memutuskan untuk memilih waktu jam 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Tapi ini tidak fix, kita boleh berubah waktu mengikut kesesuaian. PDPR ini kita akan laksanakan melalui dua cara, iaitu atas talian dan juga luar talian. Kalau atas talian ni kita akan menggunakan aplikasi Google Meet, tapi pihak saya akan mengambil kira sekiranya ada terdapat kegangan-kegangan daripada pihak ibu bapa. Ialah kan tak semua ibu bapa yang bekerja dari rumah. Itu kami sedia maklum. Bagi luar talian pula, kami akan memberi tugasan ataupun lemaran kerja. Kesemua tugasan ini akan kami maklumkan dalam grup WhatsApp kelas. Jadinya ibu bapa perlu sentiasa melihat grup WhatsApp lah untuk melihat sekiranya ada tugasan yang guru berikan.
Untuk permulaan ini, saya akan banyak melakukan aktiviti dan juga projek menggunakan bahan-bahan yang ringkas dan mudah. Saya akan sedaya upayalah memastikan bahan-bahan yang saya minta tu tak membebankan pihak ibu bapa. PDPR peranan ibu bapa. Okey, kami sedia maklum bahawa tidak semua ibu bapa yang bekerja di rumah. Mungkin ada beberapa cabaran dan kekangan ketika pelaksanaan PDPR ini. Tetapi kami sangat-sangat berharap kita sama-sama bekerjasama agar murid memperolehi dan mendapat faedah dari PDPR ini. Supaya nanti bila sekolah dibuka seperti biasa, semua murid-murid telah memperolehi kemahiran-kemahiran asas yang sepatutnya. Apa peranan ibu bapa yang pertama? Iaitu ambil maklum. Ambil maklum dan peka dengan sebarang makluman yang diberikan oleh pihak sekolah. Yang kedua, menyediakan bahan belajar sekiranya perlu. Kami akan sedaya upaya cuba akan membuat aktiviti yang menggunakan bahan yang sedia ada di rumah dan juga mudah diperolehi. Ya, ibu bapa tidak terbeban. Saya harap macam barang-barang asas seperti pensel warna, kertas sentiasa ada di rumah sebab aktiviti memang banyak menggunakan alatan-alatan ini. Macam pensel warna, kertas, gam, gunting, barang-barang asas kelengkapan sekolah. Seterusnya, tentu sekali membimbing. Ibu bapa perlu membimbing anak-anak di rumah untuk melakukan aktiviti yang diberikan oleh guru. Okey, seterusnya interaksi. Interaksi dengan anak-anak dan juga interaksi dengan guru. Kami sedia membantu sekiranya ibu bapa mempunyai masalah untuk anak-anak menyelesaikan tugasan yang diberikan. Dan akhir sekali adalah maklum balas. Ibu bapa perlu sentiasa memberi maklum balas kepada guru. Saya sangat memerlukan feedback dari pihak ibu bapa untuk saya melakukan pentaksiran terhadap murid-murid. Bagi kami sebagai guru juga, kami mempunyai cabaran kami sendiri di mana mungkin tahun lepas kami dah mempunyai pengalaman. Ibu bapa juga dah ada pengalaman tahun lepas kan bagaimana untuk melaksanakan PDPR ini. Akan tetapi situasinya berbeza tahun ini kerana murid belum ke sekolah lagi. Kami tak kenal murid dan juga murid pun tak kenal juga cikgu. Tak kenal kami lagi, tak kenal cikgu dia lagi. Jadi di situlah cabarannya. Bila tak kenal murid, kami tak tahu tahap murid di mana. Agak sukar di situ untuk guru merancang tugasan dan juga aktiviti. Jadi kami di sini amat memerlukan sokongan dan kerjasama dari semua ibu bapa untuk melaksanakan PDPR dengan jayanya. Yang penting sekali dapat memberi faedah kepada anak-anak kita. Okey, akhir sekali, sekiranya terdapat permasalahan dan juga pertanyaan, bolehlah hubungi kami di nombor dan alamat yang tertera. Sekian, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa setelah tamatnya PKP ini dan juga pandemik COVID-19 ini berakhir. Stay safe, kita jaga kita.